Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu samii'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأنصاره وكل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله بوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral hudar, insyaallah kita lanjut lagi muka surat 787 ya. Jadi di atas sekali munajat mengakui Allah Maha Kaya dengan zatnya, bahawa semua kita memaklumi mengenai ridha Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah pun melalui menyebut tentang perkara ini sebelumnya pada minggu sudah, tentang ridha Allah. Ridha Allah, ridha merupakan suatu anugerah daripada Allah sendiri, bukan kerana sebab, bukan kerana amal, bukan kerana illah, bukan ada apa-apa sebab yang Allah ridha kita, tidak. Itu semata-mata anugerah kurnia Allah meridai siapa saja yang ia kendaki. Dan ridha Allah itu adalah azali, qadim, sudah ada sedia dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu perkara yang baru jadi ataupun baru. Macam kita nak redha seseorang tu, kita akan tengok keadaan dia dulu, hubungan kita dengan dia, bagaimana dia menghubungi kita, bagaimana dia mentaati kita, menghormati kita, memulia kita, baru kita akan redha dia. Sama juga seperti anak-anak kita sendirilah. Kalau kita punya anak-anak, bilangan anak-anak yang ramai agaknya 1-2 orang, mungkin kita akan redha, mungkin yang lain kita tidak redha. Melihat kepada bagaimana anak-anak ini melayani kita, mentaati kita, menghormati kita, ini redha makhluk. Redha Allah tidak. Redha Allah bukan kerana kita beramal kepadanya, bukan kita buat amal ibadat kepadanya, bukan kerana kita taat kepadanya, bukan kerana apa-apa, tidak. Semata-mata kerana anugerah Allah. Allah meridai siapa saja yang ia kendaki, dan ridhonya adalah azali, qadim. Itu kata musannif, bahawa semua kita memaklumi mengenai ridha Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu daripada sifat-sifatnya yang qadim. Tak masuk dalam sifat 20, kita tak mengaji dan tak masuk dalam rangkaian sifat 20. Banyak sifat-sifat Allah. Tapi Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abul Mansur Al-Maturidi tidak memasukkan sifat ridha ni sebagai satu di antara sifat Allah dalam rumusan mazhab beliau. Tetapi secara umumnya kita faham nama-nama Allah, banyak sifat-sifat Allah yang tidak disebut, tetapi dia adalah jelas diri kepada Allah dan adalah qadim. Kerana itulah tidak diterima akal yang waras pada illah dan sebab mendahului ridhonya itu. Jadi maknanya kalau Allah ridha kita seperti makhluk lah ya, ada sebab kerana kita beramal ibadat, kerana kita rajin, kerana kita takwa, kerana kita jujur, kerana kita ikhlas, baru Allah nak ridha, itu sudah jadi baru. Maknanya Allah melihat berkehendak kepada satu sanjungan daripada kita. Itu satu kelemahan bagi Allah. Allah tidak berhajat apa-apa daripada makhluk dia. Hatta amal ibadat yang kita buat sendiri pun tidak berikan apa-apa faedah kepada Allah, kerana Allah sendiri yang menganugerahkan kepada kita taufik, hidayah, inayah untuk kita beramal.
Kerana Allah Maha Kaya. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sekiranya kalau seluruh isi langit dan bumi itu kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tegak tetap berdiri, langit dan bumi Allah itu begitu teguhnya, kerana Allah adalah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Itu artinya Allah Maha Kaya yang kita baca sekarang ini. Boleh faham ya? Kenapa demikian? Jawapannya akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Athaillah Askandari dalam munajat yang berikut ini. Antal ghaniyyu bizatika an yasila ilaikan naf'u minka fa kaifa la takunu ghaniyan anni. Itu munajat dia. Engkau Maha Kaya dengan zatmu, dari bahawa sampai kepadamu manfaat yang datang daripadamu. Maknanya tidak berikan apa-apa manfaat kepada Allah kerana Allah Maha Kaya. Manfaat semuanya kembali kepada makhluk. Kita beramal, kita beribadat, manfaat itu kembali kepada kita. Ganjaran pahalanya pulang kepada kita. Tidak berikan apa-apa, tidak menjejaskan ketuhanan Allah. Maka betapakah engkau tiada Maha Kaya daripadaku? Artinya meminta. Ibnu Athaillah dan munajat memohon kepada Allah, walaupun Allah sendiri yang meredai semua perkara, dan semuanya datang daripada Allah, semuanya takdir daripada Allah, semuanya ketentuan iradat daripada Allah, tetapi ada perkara yang kita mesti minta kepada Allah, walaupun takdir mendahului segala-gala. Boleh faham buat lah. Segala-galanya ditakdir oleh Allah. Macam kita baca hadis sebelum ini yang kita bacakan, hadis yang kita baca di mana seorang yang daripada awalnya beramal ibadah dengan amalan-amalan yang taat, amalan-amalan yang salih, dapat dilihat daripada ciri-cirinya, mungkin dia seorang ahli syurga. Pada pengakhiran, penghujung hayatnya, Allah mengendaki dia, maka berubah sekelip mata. Daripada ketaatan sudah bertukar menjadi seorang yang kufur kepada Allah. Hanya bezanya, kata Rasulullah SAW, hanya sejengkal jarak masa dia akan bertemu dengan Allah, maka hatinya telah dipindah, diubah. Dia telah menjadi kufur, maka dia masuk neraka. Nampak tak? Pada zahir kita melihat dia beramal ibadah sebagai seorang ahli ibadat yang taat kepada Allah dalam tempoh yang lama. Tiba-tiba di penghujung hayatnya, kehendak Allah mendahului. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Itulah kehendak Allah, kerana Allah yang mentadbir alam sendiri. Fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah wa inna rajula ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulun nar. Itu dia. Di hujung-hujung pengakhiran hayatnya tadi ini, Allah menghendaki segala-galanya dengan penuh hikmah, dengan penuh kasih sayang, bukan gagah, bukan paksa, bukan Allah menzalimi hambanya, tidak. Ada hikmahnya. Kenapa seorang yang beramal ibadah pada awalnya amalan syurga, amalan saleh, tiba-tiba di hujung hayat dia bertukar menjadi seorang ahli yang kufur kepada Allah. Mula menjadi seorang yang melakukan kemungkaran, maka dia kembali kepada kemungkaran, dan akhirnya hayatnya diakhiri dengan kekufuran, mati dalam keadaan yang hina. Fayadkhuluha, masuk dalam neraka. Ada hikmahnya. Allah Maha Pengasih. Seperti kata Nabi bila ditanya, ya Rasulullah, apakah umat kamu semua masuk syurga? Ya, umat aku semua masuk syurga, Nabi kata. Maknanya daripada awal memang kehendak Allah semua ahli syurga. Allah buat syurga adalah semata-mata untuk mengisi hamba-hambanya, bukanlah azab kita di akhirat. Itu kita kena baca dulu ya. Kerana Allah sentiasa memperlaku yang sebaik-baiknya kepada hamba-Nya. Bahwasanya tidak ada apa-apa kepentingan Allah kepada makhluk. Itu jelas. Berpindah pula seorang laki-laki daripada awal mula beramal dengan amalan ahli neraka, innar rajula ya'malu bi'amali ahli nar. Daripada awal lagi dia membuat kerja-kerja yang hina, melakukan amalan-amalan yang mungkar, banyak menentangi Allah, banyak mendurhaka kepada Allah.
hatta ma yabqa bainahu bainaha ila zira', tetapi antaranya dengan Allah hanya jarak seketika ujung hayatnya sekadar satu jengkal. Fa yasbiqu alaihi alkitab, maka takdir Allah mendahului, kehendak Allah diutamakan. Fa ya'udu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, maka dia bertukar untuk pindah jadi seorang ahli ibadat, melaksanakan ibadat, mula bertaubat kepada Allah dalam tempoh yang begitu terdekat, dia mati dalam penuh rahmat, maka dia kembali sebagai ahli syurga. Ini kehendak Allah. Sebab itu kita kena faham dan kita mesti mengerti, itu artinya Allah Maha Kaya, boleh berbuat apa saja, dan apa yang Allah buat itu adalah sempurna. Apa yang Allah jadikan semua adalah sempurna. Ditimpanya bala musibah kepada makhluknya itu adalah tandanya Allah Maha bijak dan Maha sempurna. Bukan artinya Maha kekurangan ataupun tidak adil. Nah, inilah yang saya pernah sebut pada minggu sudah, bagaimana seorang etis bertanya kepada Profesor Ahmad Salabi, kenapa Tuhan kamu buat benda-benda yang tak elok? Dia jadikan orang pekak, bisu. Kenapa ada orang pekak, orang bisu? Ini etis ni, tanya dekat Profesor Ahmad Salabi. Dia jawab begini je. Rujuk balik kepada kisah yang ada berlaku pada zaman Nabi Isa ibnu Maryam, bagaimana seorang buta yang asalnya buta, dia minta Nabi Allah Isa supaya mendoakan supaya matanya celik. Nabi Isa kata tak payahlah, Allah dah buat kamu buta ni dah cukup elok sempurna. Dia Maha mengetahui, Maha mengasihani, Maha bijaksana. Dia menjadikan kamu dengan seadil-adilnya, dia tidak zalim. Jadi kamu buta tu adalah dengan kehendak Allah yang Maha sempurna. Minta lagi, tolonglah kau doakan supaya aku dapat melihat sekadar sekeliling, hatta dapat melihat wajahmu wahai Nabi Isa. Nabi Isa doa, celik mata. Bila celik mata dia, belakang rumah dia ada sungai, orang pakai duk mandi dalam sungai dia. Dia marah orang duk mandi dalam sungai, dia terjun dalam sungai, dia pergi bunuh mereka, dia pergi cekik mereka semua. Nampak? Nabi Isa doa balik, dia kembali jadi buta. Nampak tak? Makna kata kalau dia celik, itulah akan jadi pada diri dia. Maka tu Allah kekalkan dia buta. Itu yang paling baik. Tapi kita tak dikata orang buta tu pula. Jangan jumpa orang buta kata Tuhan bagi yang buta dia apa. Kalau orang tak buta, orang teruk, tapi kata begitu. Ya? Banyak lagi rahsia-rahsia yang kita tak tahu, yang Allah saja yang amat mengetahui. Itulah kiranya kalau Allah jadikan sesuatu itu tidak elok atau tidak baik, ada hikmah yang begitu besar. Kerana Allah Maha bijaksana. Itu yang kita patut faham, dan kita mesti penuhkan kita punya akidah dengan kaedah ini. Jadi akidah itu seperti inilah yang baru nak menyampaikan amalan kita kepada Allah. Kita laksanakan, kita belajar ilmu fiqh, tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengesahkan ibadat, bukan untuk menyampaikan ibadat, untuk mengesahkan ibadat. Kita belajar ilmu fiqh, sah, batal, haram, halal ni untuk mengesahkan kita punya ibadat. Itu tujuan fiqh. Dekat tu aja. Kita mengaji pula ilmu tauhid untuk melayakkan kita dikategorikan sebagai orang yang beriman. Bila orang beriman, baru Allah terima ibadat dia, layak untuk diterima. Ilmu tauhid, ilmu sifat 20 yang kita mengaji itu, ilmu usuluddin yang kita mengaji itu, untuk melayakkan kita dikategorikan sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Bila beriman, barulah amalan-amalan kita boleh dipertimbangkan untuk diterima ataupun tidak. Ilmu tasawuf lah yang nak menyampaikan amalan kita kepada Allah. Tanpa ilmu tasawuf yang kita mengaji sekarang ini, amalan kita tidak sampai kepada Allah. Walaupun fiqh kita sempurna, walaupun tauhid kita bersih, itu perlu kepada ilmu tasawuf. Ini kita mengaji ini, ya. Tasawuf menyampaikan, fiqh mengesahkan, tauhid melayakkan. Boleh faham ya? Itu sebabnya wajib kita belajar 3 ilmu ni. Penuh ilmu ni mesti belajar dulu untuk kembali kita kepada Allah. Ada fiqh, sah ibadat. Ada tauhid, layak untuk dipertimbang. Ada tasawuf, baru sampai kepada Allah, makbul. Faham ya? Kita nak macam tu. Jadi makanya kata ni, yakni Allah Subhanahu Wa Taala mencukupi dengan zatnya. Artinya Allah dengan segala sifat kesempurnaan Allah cukup, tak payah lagi memerlukan apa-apa, kerana Allah Maha Kaya, tiada perlu kepada lainnya.
Meskipun sekadar illah dan sebab, kita buat ibadat ni sebab. Mohon ampun, illah. Minta redha, illah. Allah minta as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini untuk ini illah. Ini katakan illah, contoh. Minta syurga. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Minta tolak daripada azab neraka. Ini illah. Belum tentu kita akan diredha. Allah boleh ampun dosa kita, tapi belum tentu Allah akan redha kita. Itu bezanya. Ya. Laginya, kerana hal keadaan ini adalah mustahil, tiada diterima oleh hukum akal. Hukum syarak, ya. Hukum syarak ada sebut, kamu buat begini, Allah terima. Kamu buat begini, Allah makbul. Kamu buat begini, Allah akan mempertimbangkan. Tapi secara hukum akal, harus untuk Allah menerima atau menolak. Kerana kita dah faham sifat harus bagi Allah 1, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus tu Allah bebas berbuat apa saja. Fa'alun lima yurid, yang saya baca ayatkan tadi dalam surah Buruj. Fa'alun lima yurid, sifat Allah di mana Allah bebas melakukan apa saja dengan kehendaknya. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhan kamu yang mencipta jadikan kamu, dia yang menghendaki, yang memilih, bukan kita pilih. Allah jadikan kita ahli ibadat, dia nak pilih kita masuk syurga atau neraka. Walaupun dia pilih kita sebagai ahli ibadat, dia beri kita hidayah, dia beri kita inayah, dia beri kita kesabaran ilmu dan sebagainya, tapi bukan mestinya bila dia beri itu semua dia mesti masuk ke dalam syurga. Tidak. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Kita boleh beribadat pun dengan rahmat Allah. Kita boleh faham ilmu agama pun dengan rahmat Allah. Kita rajin mengerjakan ibadat pun dengan rahmat Allah. Kita boleh buka mulut mohon ampun juga dengan rahmat Allah. Bukan kita sendiri. Itu yang kita nak kena faham begitu luas. Hubungan, jalan muamalah kita dengan Tuhan mestilah kemas. Ini muamalah dengan Allah, muamalah dengan Tuhan. Ya. Maka itu kata musannif lagi, sebab zatnya mengandung sifat-sifat yang maha sempurna, maka yang dia ciptakan, dia tiada mengambil manfaat daripadanya, apalagi hal-hal yang datang daripada makhluk-makhluknya. Maka itu artinya bahawa kita lihat bahawa dalam pengajian ilmu sifat 20 ni ada sifat iftiqar. Sifat iftiqar maknanya berhajat makhluk kepada Allah. Sifat iftiqar ni ada 9. Dia duduk pada illa, duduk dalam ilaha, duduk dalam Allah. Qudrat, iradat, almu, hayat, qadirun, muridun, alimun, hayun, wahdaniyat. Itulah 9 sifat iftiqar. Sifat itulah yang beri erti bahawa kita sentiasa berhajat. Makhluk semua berhajat kepada Allah. Qudrat, iradat, almu, hayat, kuasa, kehendak, almu dan hidup. Kemudian yang melazimi 4 sifat itu ma'nawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayun, yang berkuasa, yang berkehendak, yang berilmu, yang hidup. 8. Ambil 1 lagi, sifat wahdaniyat, jadilah sifat iftiqar. 9. 11 istighna. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi. 5. Sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakallimun. 11. Itu istighna, sifat kaya. Itu kena tahu tu. Imam-imam kena tahu benda ni. Kalau tidak sembahyang dia tak sah, makmum tak boleh ikut. Sebab tu kita budak-budak hafid kita kena jaga. Budak-budak hafid dia tak mengaji ilmu ni. Kita nak duduk belakang libah je lah. Kena hantar pergi temu duga tu. Imam-imam ni kena bawa pergi temu duga. Sahkan dia punya akidah, sah dia punya i'tikad, mazhab mana dia anut. Tanya dia sifat iftikar apa dia. Sebab kaedah mengatakan, kaedah tauhid mengatakan la tusihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah itu ibadat melainkan kamu kenal siapa yang kamu sembah. Hati, faham tak?
Kalau kita tak kenal Allah, kita sembah tidak sah. Itu dia. Hang sembah siapa? Tuhan mana hang sembah? Kalau hang tak kenal, ya, hanya sekadar nama Allah. Orang kafir kata la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya langit bumi siapa buat, orang kafir pun akan kata Tuhan Allah buat. Dia. Ya. Tapi dia tak tahu Tuhan Allah tu siapa. Dia tak kenal sifat Tuhan Allah. Ya. Allah tu dia tak kenal. Kita pun begitu juga. Ya. Kita di Pulau Pinang ni lemah di itulah, sebab kita punya imam-imam bukan daripada kalangan orang-orang yang keluar daripada pusat pengajian dah. Jaranglah terpilih pun koinsiden, sekebetulan. Adalah ustaz tu daripada Mesir, tinggal di qaryah kita lantik jadi imam dekat tu ya. Mujuk dia ada qaryah kita, ya. Kalau tak ada kita lantik siapa-siapa orang biasa, orang lazim. Orang biasa, orang lazim ni dia mengaji tidak sifat 20 ni. Ya. Ada ke mazhab dia, ada ke rantai dia kepada Nabi tu. Dia punya tarekah akidah dia tu, ada tarekah dia, ada sampai kepada Rasulullah tak? Nak sampai Rasulullah dia kena ada mazhab. Mazhab dia Asy'ariyah atau Maturidiyah atau At-Tahawiyah. Itu 3. Kalau tidak ada rantai ni kita tak sampai kepada Allah. Akidah apa kita anut, maka tu kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tidak sah. Itu kita kena faham. Sebab tu diutamakan imam-imam yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, yang ada ilmu, kuasai ilmu tauhid dengan baik, ya. Dan ilmu tasawuf dia kena ada hukum wara'. Perlu antara wara' tu. Kalau imam-imam ni setiap kali habis sembahyang dia jadi imam, tok guru buka kitab dia kena tunggu duduk, baru wara'. Tapi tok guru buka kitab dia lari keluar. Ini lazimnya imam-imam banyak lagu tu, betul tak? Tunggu mengaji. Macam mana kata wara' dia? Sudah hilang sifat wara'. Nampak tak? Itu yang bahaya tu. Sedangkan imam-imam ni perlu kepada yang wara'. Nanti saya bawa kitab tu, kita Arab lah, kita kena bawa bacaan dia, terang bagi apa dia status imam sebetulnya. Ini kita tekan sikit lah, sebab masalahnya berlaku begitu banyak dalam kalangan masyarakat kita, ya. Menyebabkan banyak ibadah kita yang tergantung, doa kita tidak makbul, bala turun berturut-turut. Nampak tak? Bala turun tak henti-henti. Sebab sembahyang kita tidak ada, sembahyang kita tidak sampai ke langit, doa kita tidak sampai ke langit, ya. Itu sebabnya yang turun bala musibah ni, ya. Itu yang nak kena pasti tadi ini, ya. Kalau macam belah Kedah Perak ni dia 4 sanawi, imam-imam dia 4 sanawi, dia pun mengaji bab tu dah. Kita tidak bimbang lagi dah. Kita di Malaysia di Pulau Pinang ni masalah, ya. Itu patut kita ambil fahamlah. Baik, sambung lagi insya-Allah. Dan demikian lagi kata musannif, jelas bagi kita bahawa kalam hikmah ini merupakan argumentasi daripada kalam hikmah sebelumnya. Kesimpulan, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya dengan zatnya, tidak memerlukan kepada lainnya termasuk illah dan sebab. Sebab hang doa lah aku bagi, sebab hang buat taat lah aku redha. Bukan itu. Kalau macam tu maknanya kita Allah berhajat kepada kita, berhajat. Hang kena taat kat aku baru aku redha. Itu hajat tu. Tuhan dah berhajat, lemah. Hang kena kenal aku baru aku terima ibadat. Itu lemah. Jadi Allah berhajat sesuatu kepada kita. Sebenarnya perintah Allah itu untuk melahirkan sifat ubudiyah. Sebagai menegakkan haqqur rububiyah, kita kena ada ubudiyah. Ubudiyah itu beramal. Bila tidak beramal, maknanya tidak ada Tuhan. Itu jawab dia. Kita beramal ni untuk memastikan, untuk menjelaskan bahawa Allah itu wujud. Itu sebabnya kita beribadat. Orang tak sembahyang ni seolah Tuhan tak ada. Kalau tak sembahyang ni Tuhan tak ada. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, maka tu aku tak sembahyang. Betul. Jadi sembahyang tu adalah antarakan tugas untuk memenuhi tuntutan ubudiyah. Ubudiyah. Kita doa ubudiyah. Bukan hak kita minta kepada Allah. Tidak ada hak apa-apa boleh minta kepada Allah. Hak kita satu yang boleh minta, astaghfirullahalazim. Allahumma ighfirli khotoya. Itu aja hak. Satu hak tu aja kita boleh minta kepada Allah, lain tak ada, ya. Minta kaya, minta senang, minta sehat, minta itu, minta ini, bagai-bagai kita minta.
hanya untuk menjaga sifat ubudiyah. Abdun, dia kena minta kepada Rabbun. Betul tak? Itu dia. Maknanya mendahirkan sifat kaya Allah. Bila kita minta tu memberi erti bahawa Tuhan Maha Kaya. Sifat kaya ada sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat istighna an kulli ma siwah. Ya, itu kita nak faham. Baik. Jadi makanya kesimpulan, kalau Allah Maha Kaya dan zatnya tadi, maka tidak seorang pun yang dapat mengetahui redha Allah atau kemurahannya. Kita tak tahu. Allah redha kita ke tidak, kita belum tahu lagi. Sampai di akhirat besok barulah kita akan pastikan Allah redha ke tidak. Maka daripada awal kita kena mintalah kepada redha tu, mohon sebagai satu doa, mohon kepada Allah. Mudah-mudahan sebab bila kita minta tu pun satu di antara takdir Allah juga. Nak tadah tangan minta doa tu pun kehendak Allah juga. Allah ilhamkan kepada kita nak tadah tangan nak minta doa apa. Itu kita kena faham juga tu, ya. Kalau Allah tidak ilham, kita tak boleh buat apa, tak mampu. Bergantung ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tengok, wa nafsi wa ma sawwaha. Nafsu tu cukup sempurna dah. Kita ni cukup sempurna, tak ada cacat ke mana pun. Allah ilhamkan kepada kita tentang ketakwaan, tentang kedurjanaan adalah merupakan ilham daripada Allah yang sangat kita perlu. Tak makan pagi ni kena ada ilham. Kalau Allah tak beri ilham, tak tahu apa nak makan. Ya, jari jemari ni kita nak jemput makanan, nak suar masuk ke mulut tu, itu ilham daripada Allah. Kalau Allah tak ilham, kita tak tahu nak hantar jari masuk ke mulut. Faham tu? Ya. Kita nak tadah tangan doa ni, ilham daripada Allah. Kalau Allah tidak ilham, kita tidak mampu menadah tangan mohon kepada Allah. Sebab itu kayanya ilham Allah tu sentiasa kepada Allah. Kemurahan Allah tak putus-putus. Kullu yaumin huwa fi syan. Tiap-tiap hari Allah bekerja. Inilah dia. Ini kita nak fikirlah. Maka itu kata musannif, maka wajar apabila orang-orang besar tersebut, wali-wali Allah, orang-orang salih, apalagi para hamba yang salih seperti para ulama'nya, awliya'nya, wali-walinya, sangat takut dan sentiasa dalam keadaan takut mengenai keputusan Allah di Lauh Mahfuz. Apalagi yang dalam ilmu Allah, dan juga apa yang akan terjadi pada khatimah penutup hidup dan kehidupan ini. Jibril AS sendiri, Nabi tengok Jibril duduk berganyut di kelambu Kaabah. Dia kenal yang tu Jibril, satu orang manusia yang berganyut di kelambu Kaabah sambil menangis minta ampun. Nabi dah perhati kat belakang ni, sahabat aku Jibril ni. Maka terus Nabi tanya, wahai Jibril, kenapa engkau menangis? Dia kata, aku minta ampun kepada Allah sebab aku tidak tahu apakah aku kesudahan ini di mana Tuhan. Iblis alaihi la'natullah, Azazil, nama dia Azazil. Azza tu dalam Aramik, bahasa Aramik maknanya perkasa. Zil tu artinya hamba. Zil, ada il di belakang tu. Il dalam bahasa Aramik ni artinya hamba. Jibril il, Mikail il, Israfil fil, il tu di belakang tu adalah hamba. Jadi Jibril ni adalah hamba Allah. Iblis ni adalah hamba Allah yang perkasa. Hebat. Dapat nama tu punya tinggi, Tuhan bagi. Macam nama malaikat juga, Azazil. 1 langit, 2 langit, 3 langit, 4 langit, 5 langit. Naik darjat dia, sebutan di sisi malaikat. Malaikat sebut nama di langit pertama sebagai khasyi'un. Langit yang kedua, mutawadhi'un, yang begitu tawadhu. Dia tak boleh tukar jadi orang sombong apa. Akhir-akhir tukar jadi orang sombong, lawan Tuhan, ya. Langit yang keenam, zahidun, orang yang zuhud. Masya-Allah, semua sifat-sifat ni dia ada dah daripada awal sampai ke langit yang ketujuh. Punya tinggi nama dia tu, naik mercu sampai ke 7, naik jadi malaikat, jadi ketua malaikat. Tapi bukan malaikat, jadi ketua malaikat. Ya, kita pun betul jugalah. Ya. Company itu orang barat punya, kita jadi bos ketua, dilantik jadi director. Bukan kita orang putih lagi. Jangan fikir kita orang putih, itu salah tu lah. Kita masih Melayu juga, lantik jadi director syarikat orang putih punya, betul tak?
Yang tu dia tak sedang. Iblis ni dia tak sedang kata dia tu adalah jan, makhluk jin yang jadi daripada lidah api. Jan nama dia. Wa khalaqal janna min marij. Tu dia. Ya. Dia lupa kata dia tu adalah jin. Dia ingat dia malaikat perasan. Ya. Itu yang salah tu. Bila para malaikat tengok di pintu neraka, dia tulis nama salah orang satu daripada hamba-Ku telah sombong mungkar kepada Aku, telah menyekutukan Aku, maka Aku masukkan dia sebagai ahli neraka. Ada tulis di pintu neraka. Malaikat baca. Siapa seorang ni? Satu orang saja. Pakat susah hati. Malaikat semua pakat takut. Takut antara mereka tu terkena hak seorang tu. Siapa dia? Masih umum, nama tak sebut. Dia pergi jumpa dia. Jibril belum ada lagi masa tu. Belum ada Jibril. Allah tak buat Jibril lagi tau. Jibril mai kemudian. Bukan jadi mula-mula Jibril dah. Ya, malaikat lain Tuhan buat dulu. Jibril mari kemudian. Maka tu jumpa dengan Azazil. Wahai penghulu ketua kami yang cukup alim, yang cukup soleh, kami tengok di pintu neraka sekian-sekian nama termaktub tertulis di situ. Kami bimbang apakah mungkin terkena salah seorang daripada kami, maka engkau tolong doa buat kami. Doalah supaya kami tidak tergolong termasuk di antara hamba-Ku yang putus asa. Dia angkat tangan, dia doa. Dia kata apa? Ya Allah, engkau pelihara seluruh malaikat, para malaikat ini daripada jatuh dalam kancah durhaka. Pelihara mereka daripada azab neraka. Peliharalah mereka daripada jatuh dalam kekufuran sebagainya. Dia lupa kata dia tu bukan malaikat. Dia ingat dia malaikat sama. Nampak tak? Tapi dia jin. Dia doa untuk malaikat, dia tak doa untuk jin. Nampak tak? Tuhan pelihara malaikat semua, dia kena pasal dia jin. Ya. Jangan sebut malaikat, sebut kami semua. Ya. Kalau kita doa untuk jemaah muslimin di sini, kita minta semua orang Islam, muslim-muslimat. Ya, mintalah orang Melayu, Karya Sungai Ara. Melayu saja. Kalau bukan Melayu, kena kacau. Nampak tak? Ya. Ini kita nak faham tu, minta semua. Tapi dia lupa. Itu yang kata tadi, dia lalai, dia lupa diri dia. Sebab tu kita kena kenal diri kita tu siapa dulu. Aku ni adalah hamba Allah. Paling penting. Ini sebabnya maka dia jatuh dalam kancah. Asal nyaman dia lah hidup orang tu. Na'udzubillah min zalik. Ini kisah iblis. Terus ya. Kemudian kata tadi ini, munajat mengakui kedatangan qada dan qadar. Qada qadar memang menentukan segala-gala. Betul tak? Tak boleh lari. Tapi ada dua ya. Qada ni, qadar Allah ni ada dua. Satu dia panggil qadar mu'allaq, satu li qadar mubram. Qadar mu'allaq ni dia boleh berubah-ubah. Dia boleh berubah. Tuhan boleh buat begini, boleh buat begitu. Mubram tak ubah. Confirm. Nabi ditakdirkan, diilhamkan kepada Nabi Musa AS. Nasihatilah Nabi Muhammad bila nak jumpa dengan Allah, mohon supaya kurangkan salat. 50 tu banyak sangat. Nabi Musa dah terima perintah 50 tu. Ketika dia bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Jabal Tursina, Nabi Musa ya, selama 30 malam, bukan 30 jam, 30 malam bermunajat dengan Allah. Ya. Ada sebut dalam kitab yang dicatat oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantin, kitab besar. Allah berkata-kata Nabi Musa sebanyak 140,000 kalam. Tak ada yang kita ambil, jangan cari, tak jumpa. Kitab tu aja kena baca baru jumpa. Syekh Nawawi Al-Bantin, ulama Melayu Bentan, tapi beranak di Mekah, besar di Mekah, mengaji di Mekah, jadi imam di Haram, mangkat di Mekah, simpan pun di Mekah. Syekh Nawawi Al-Bantin. Dalam kitab dia ada sebut, Allah berkata-kata, wa kallama Allah Musa taklima, berkata-kata Allah kepada Nabi Musa dengan kalimah yang sempurna. Sempurna maknanya tak ada huruf, tak ada suara. Tu kata tadi ni, nampak tak?
Kalimah yang tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada bunyi, tidak ada perhentian, tidak ada koma, tidak ada bertanya, tak ada. Kalam Allah ni terus. Tapi dia kata 140,000 kalam. Macam mana nak faham tu? Kita serah. Kita tak boleh tanya, bukan kalam. Sebab dia kata tidak ada huruf, tidak ada suara. Macam mana nak boleh baca 140 kalam? Bukan, itu bukan lagu kalam kita. Kalam tu adalah kalam diri Nabi Musa. Nabi Musa convert sebagai kalam dia. Bila Allah berkata-kata dengan Nabi Musa convert kalam itu sebagai kalam diri dia sendiri. Kalam itulah dinisbahkan dengan 140,000 kali. 140,000 kalamnya. Kalam yang sempurna. Dalam tu ada masuk perintah ni. Allah ada masuk dalam perintah Nabi Allah Musa AS, ya, bahawasanya sembahyang 50 waktu ditakdirkan, diperintah kepada umat Bani Israel. Belum Nabi dah terima, Nabi Musa dah terima dah 50,000 sembahyang, 50 waktu sembahyang, terima dah. Sebab Nabi Musa pun nasihat Nabi kita Muhammad, umatku sudah terima perintah, mereka tak buat. Maka tu kamu mohonlah kepada Tuhan, kurangkanlah, umat kamu lagi lemah daripada kami, kami kuat pun tak boleh buat 50, umat kamu lemah. Macam mana umat kamu boleh buat 50? Mohon. Jadi yang kata naik turun tu adalah takdir Allah. Takdir apa namanya? Takdir mu'allak. Nampak tak? Ya. Sampai kepada yang ke-9 kali. Setiap kali naik 5 kurang, naik kali 5 kurang. Jadi 5 kali 9 45. Tinggal 5 tu mubram, tak boleh naik. Nampak tak? Naik lagi, wahai anak-anakku Muhammad, minta lagi korang, tak boleh. Aku dah malu. 5 pun dah cukup. Kalau naik lagi potong 5 tak ada apa, habis. Nampak? Tengok Nabi kita, ya. Takat 5 saja cukuplah. Yang kata cukup tu pun Allah ilham dekat Nabi kita. Itu takdir, apa dia panggil? Takdir mu'allak. Itu mu'allak. Makna mu'allak tu, ya. Hak 5 tak boleh minta lagi, tak mau minta lagi, malu nak minta dekat Allah SWT, dan tetapkan 5 itu mubram. Sampai sekarang kita buat mubram, tapi oleh kerana asalnya 50, buat 5 dapat 50 juga. Nampak tak? Sebab Tuhan dah janji awal dalam takdir mu'allak tu, dah janji dengan minggu tu, dalam Lauh Mahfuz sudah tulis 50. Sebab itu kita dapat pahala 50 juga. Dan Allah boleh tambah lagi 50 tu bagi jadi 500 kalau kita semayang dalam Masjidil Haram. Nampak? Masya Allah, boleh jadi 5,000 kalau kita semayang dalam Masjid Nabi SAW. Ini adalah takdir mu'allak nama dia, cukup banyak, ya. Maka itu dikatakan tadi, ini kita semua mengetahui bahawa tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa keputusan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu hawa nafsu sentiasa menawan kita. Kita tertakluk dengan hawa nafsu. Sebab itu kita perlu mengetahui, ya, komponen-komponen kerohanian yang ada dengan kita ini, kita kena tahu dulu bahawa kita boleh menjana, boleh pelihara, boleh timbang, boleh bersih, boleh awas, dan boleh bentuk dia supaya jadi suatu organisasi jasadiah yang salihah. Itu dia. Maka itu perlu pada 6. Saya pernah sebut banyak kali, tuan-tuan jangan lupa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat, jangan lupa, ingat, simpan dalam kepala. Sebab itu kita, ya, daripada akal turun kepada hati, daripada hati turun kepada nafsu, nafsu turun kepada hawa, hawa turun kepada syahwat, syahwat turun kepada ruh. 6 komponen inilah yang duk kawal kita sekarang ini. Tapi dia daripada Allah juga, bukan dia boleh buat sendiri. Nafsu tu daripada Allah, bukan daripada kita. Tetapi kita diberi rasa, diberi suatu kemampuan boleh mengolah, boleh mengatur. Itu satu kelebihan dan kebijaksanaan Allah yang luar biasa, ya. Sebab itu kita ada sifat indra, sifat kehendak ada dalam diri kita. Maka itu daripada atas akal kita bentuk. Akal tu pula jauh kategori 5 bentuk akal. Masya Allah. Turun kepada hati, ya. 42 hati tu kita, 42. Masya Allah. Besar organisasi dah nah. Semua tu saya tak pernah halusi lagi dari sini. Pelan-pelan dah. Abang banyak-banyak benih-benih tak boleh. 9, 5 akal kita.
5 wilayah akal, Masya Allah. Ya, turun kepada hati, 42 hati, Masya Allah. Mari kepada hawa, ya Allah, 8 hawa. Turun kepada syahwat, 9 syahwat. Ya. Turun kepada roh, 9 roh. Ini semua bukan calang-calang. Ini yang Tuhan buat tu. Yang besar organisasi rohaniah yang ada pada kita itu, di mana dia adalah duk kawan kita yang betul. Maka ini kata Ibn Atha'illah dalam doa dia, walaupun kau takdirkan bagai-bagai kepada kami ya Allah, kami ada benda-benda ni. Seorang hamba Allah nanti di akhirat dia dihukum, hang kena masuk neraka. Pasal apa? Hang banyak buat durjana, banyak sekali hang melakukan perkara mungkar. Dia jawab apa? Ya Allah, semuanya ini kerana nafsu yang kau buat juga. Nafsu ni kau buat ada kat aku. Aku tak boleh lawan nafsu aku, macam mana nak buat? Nafsu ni duk ada kat aku, engkau yang bagi jadi. Nampak tak? Maka tu aku tak mampu nak lawan nafsu aku sendiri. Allah kata kalau begitu hang masuk surga. Masuk surga. Tenang, nampak tak? Dia punya argumentasi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi kita tak boleh guna sebagai alternatif. Besok aku pun nak jawab begitu, ya. Tuhan nak pakai aku nak kata begitu. Aku dah mengaji dululah. Di kuliah subuh tu aku dengar Ustaz Hasan kata. Nampak tak? Ya? Aku ada nafsu, engkau bagi jadi nafsu. Ini semua kerja nafsu. Nafsu engkau yang buat, bukan aku buat. Nampak tak? Ya. Iyalah kalau betul kita guna kereta Honda, betul tak? Bila putus takkan nak salah Honda kot. Betul. Ini semua Honda lah buat aku jadi apa ni. Betul. Tak kena kan? Takkan boleh kata dulu tu. Ya? Pasal apa? Ambil auto. Pasal kereta Honda lah. Nampak tak? Yang tak syarikat Honda boleh tak mau terima lah. Kami pun hang sang kita buat. Steering hang pegang. Brake di kaki hang. Minyak di kaki hang. Clutch di kaki hang. Semua dah, ya. Cermin terang. Kiri kanan tu ada. Mata hang tu. Dia taruh di mana? Tu je. Nampak tak? Ya. Tapi nak jadi juga ada hikmah. Nak bertuah juga ada hikmah. Ini kita nak faham. Bukan susah, boleh. Macam tu kita nak ambil baca. Macam ni kata-kata musannif, ya. Maka tiada jalan untuk mencari keselamatan selain bermunajat kepada sahabat munajat Maulana Ibn Atha'illah Iskandari. Dia minta doa kepada Allah. Walaupun Tuhan takdir, tapi tolonglah bendung nafsu ni. Biarlah nafsuku, hawaku, syahwatku, hatiku, akalku, rohku bersama dengan takdirmu yang sehat, yang baik. Boleh tak? Minta. Apa kita minta? Ilahi, ya Tuhanku, innal qada'a wal qadara ghalabani wa innal hawa biwathaiki syahwati asirani. Tuhanku, bahwasanya qada dan qadar mengerasiku. Memang qada qadar yang menentukan. Dan bahwasanya hawa dengan ikatan-ikatan syahwat menawanku. Itu dia. Fakun antan nasiru li hatta tansurani wa tansurabi. Itu dia. Maka jadilah kau Tuhanku yang maha membantuku, tolong bantu sehingga engkau memenangkan aku. Macam kata Nabi Yusuf, inna nafsa la ammaratu bisu ila rahimah rabbi. Nah, ketika dia digoda oleh Zulaikha, isteri Al-Aziz Al-Misri, orang tua lah, 70 lebih dah orang tua tu, dah ganyut, apa pun tak ada lah, tinggal tua ya. Menikah dengan gadis yang umur 9 tahun, macam umur Siti Aisyah. Nikah Nabi 9 tahun, ya, 9 tahun, budak ada budak selesai. Nampak tak? Apa nak buat pun tak boleh, keletek pun tak boleh. Nampak tak? Maka tu dia pun tahu diri dia tua, tak kacau apalah. Tapi isteri dia juga isteri lah, tang isteri tetap isteri jugalah. Tak pernah dia sentuh Zulaikha tu. Dalam riwayat mengatakan Al-Aziz Al-Misri, Raja Mesir tu, yang tua tu, tak pernah sentuh puteri ni. Isteri dia tak boleh nak sentuh. Nampak tak? Tak ada peluang nak sentuh. Kerana Allah dah taruh dia untuk Nabi Yusuf AS. Nampak tak?
Kebetulan Yusuf juga ketika itu hanya dalam usia baru 20 tahun, tak sampai 20 tahun. Ada setengah kitab mengatakan 17 tahun umur Nabi Yusuf AS. Maka tergoda sangat-sangat. Dia anak muda, cantik kan, segak. Maka dia cuba goda. Dah jadi hamba dia dalam istana, dia boleh perintah apa saja. Perintah mari bilik dia, perintah untuk lakukan perkara yang tidak sihat. Terus Nabi Yusuf tolak, tak boleh. Inna nafsa la ammaratun bisu', dia kata, no. Nafsu ni memang selalu suruh buat jahat. Kalau benda-benda tak elok, dia suka-suka. Bukan berarti kita nafsu tak boleh buat benda baik. Tapi nafsu ni juga mampu untuk mengerjakan benda-benda. Jangan kata nafsu tak bagus. Salah faham. Nafsu amarah. Tuan-tuan, mari hari ni dalam kuliah subuh ni, nafsu amarah bawa tau. Kalau tak ada nafsu amarah, tuan-tuan tak sampai. Nampak tak? Tapi dia juga boleh buat kerja yang jahat. Dia boleh terima dua-dua. Nafsu amarah ni dia mampu sebab dia ada nafsu pengurusan, management. Nafsu management. Nafsu pengurusan. Dia boleh urus apa saja. Ya, boleh jadi elok, boleh jadi buruk. Jadi maknanya tinggal lagi dia lebih cenderung kepada kejahatan. Sebab dunia ni benda yang lemah. Segala macam keburukan ada di dunia. Benda gelap. Sebab itu nafsu ni dia akan mirip kepada kejahatan. Itu kata Nabi Yusuf, inna nafsa la ammaratun bisu'. Nampak tak? Illa, melainkan, nampak tak? Rahimah Rabbi. Tuan-tuan, mari ni Rahimah Rabbi lah. Kecuali kenaki oleh Tuhanku. Kenaki Tuhanku hanya ngampi. Ya, pagi-pagi hanya ngampi tangan pergi mengaji. Mungkin kau nak pergi makan angin, kau nak pergi duduk tepi laut, ke tepi pantai, kau nak pergi berenang, kau nak jogging 3 subuh, nampak? Belum subuh dia keluar, sampai bersubuh duduk lari tak habis lagi, nampak? Dia apa? Takut mati. Nak pergi sihat elok. Dia tak tahu kata nyawa siapa pegang. Nampak tak? Ya. Sambil duduk lari, saya duduk berjalan kaki. Ustaz, lari berjalan? Lari lah, apa? Tak. Saya pun dah 60 lebih, belum duduk lari lagi. Dia berletak dia, orang tu. Nampak tak? Tentu mati atas jalan tu dah. Orang yang abang tu mati atas jalan. Sambil duduk berlari mati je, nampak? Ini kita nak faham lah. Berjalan lah. Kita kena berjalan. Banyak berjalan. Ya, banyak berjalan. Kita punya Syekh Abdul Rahman Bukhari, dia ni orang berjalan. Jalan, tak ada motor, tak ada kereta. Lesen motor, tak ada lesen kereta, tak ada. Dia berjalan kaki, pergi mana? Nampak? Ada orang muat dia naik motor ke kereta ke, dia tak kira. Nampak? Tak ada orang muat dia jalan kaki. Jalan kaki. Memang satu hari 10,000 langkah. Itu paling baik lah. Kata mengikut kajian kesihatan, kita kena jalan satu hari 10,000 langkah. Dia bukan lari. Jogging ini mana ada dalam senaman Islam? Tak ada. Nampak tak? Semua Nabi-Nabi tak ada lari. Berjalan. Surah Rasul-Rasul berjalan. Isra' berjalan malam. Makna Isra' berjalan malam. Israel, orang-orang yang berjalan malam. Hamba-hamba Allah berjalan malam. Il di belakang tu. Isra' berjalan tengah malam. Il tu hamba Allah berjalan tengah malam. Semua orang-orang soleh berjalan pada waktu malam. Nabi berjalan hijrah pada waktu malam. Hijrah daripada Makkah pergi ke Yathrib malam. Nabi tak berjalan siang. Nampak tak? Kenapa siang? Siang hangat. Banyak cerita. Ya, mudah dikesan. Berjalan malam. Itu dia lah. Itu kita pun suka travel malam, betul tak? Kita sejuk. Itulah mestinya. Enjin pun sejuk, kereta pun sejuk, cuaca pun sejuk, kita pun sejuk. Jalan bagus, nampak tak? Sangat penting. Wallahu a'lam. Tambahlah malam lebih baik pada siang. Sebab tu tiap-tiap ayat Quran, wal laili wan nahar. Cuba tak pernah ada wan nahar wal lail, tak ada. Cuba cari dalam Quran. Tak ada wan nahar wal lail. Siang malam tak ada. Dia mula wal lail wan nahar. Cuba cari semua ayat dalam Quran. Wal lail malam dan siang. Dia mula malam tu. Makna kata malam tu lebih baik daripada siang. Jin dan manusia. Jin wal ins, kerana jin buat dulu, bukan jin bagi manusia. Jangan salah faham lah. Wa ma khalaqtul jinni wal ins, kami jadikan jin dan manusia. Bukan ketika kita jin bagi manusia, Tuhan sebut jin dulu, kerana jin dijadi dulu daripada manusia. Itu beza dia. Faham ya? Ya.
Wasam wal basar, telinga lebih baik daripada mulut, daripada mata. Telinga mai dulu pada mata. Belum budak tu boleh buka mata, dalam perut mak 6 bulan telinga dah dengar lah, nampak tak? Sebab bila 6 bulan mak tu kena banyak baca juz ammah. Cukup 6 bulan baca juz ammah, semua ayat tauhid, nampak tak ya? Biar budak tu dengar ayat tauhid dalam perut mak dia, nampak tak ya? Tu dia. Boleh ya? Keluar kita azan pula dengan mengajak mengucap. Kita sebut kalimah Allah sebagai seolah mengajak dia mengucap, nampak? Cantik kan? Kerana telinga mai dulu. Last mati pun telinga last. Mulut tak dibuka dah, ayat tuang tak masuk, tapi telinga duduk dengar lagi. Talqin la ilaha illallah, duduk dengar lagi. Mata dah kelabu dah, tak nampak dah, nampak dah. Telinga last. Telinga dengan hati sekali mati dua-dua. Mati hati, mati telinga, nampak tak? Itu dia. Sebab tu penting, telinga tu penting. Bukan Tuhan buat telinga dua, dia buat kiri kanan, jauh dia boh pula, tak boleh dekat. Dia boh jauh, telinga kiri kanan kan, dia tak boleh dekat kan. Jadi kita perhati balik, kenapa tak boh jauh tadi? Supaya dia boleh beza antara baik dan buruk. Kalau boh dekat, dia tak tahu beza. Speaker, kita nak boh, kita boh jauh-jauh, nampak? Tak boh dekat-dekat. Boh dekat-dekat bunyi satu. Lampu kereta, boh jauh-jauh, boh dekat-dekat bunyi satu. Nampak tak? Faham ya? Itu di antara rahsia Ta'ala buat kita sendirilah, daripada segi jasad kita sendiri. Sambung kita sikit insya-Allah. Tadi lagi ya. Jadi maka itu kata musannif, minta tolong dia kata tadi. Fakun antan nasiru li hatta tansurani wa tansurani. Ya Allah, cantik doa dia ya. Maka jadikan kau Tuhanku yang maha membantuku sehingga engkau memenangkan aku atas musuh-musuhku. Musuhku siapa? Musuh yang paling besar sekali adalah nafsu kita sendiri. Kalau kita tak bendung dia, kalau tak bendung, dialah paling musuh kita. Kalau kita bendung, dialah qarib dengan kita, paling dekat. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Balik perperangan Badar, Nabi balik perperangan Badar. Masa tu perperangan Badar lebih besar lah. Peperangan yang pertama yang paling besar Badar, yang kedua Mu'tah, peperangan Mu'tah. Ya, Rasulullah, tentera Islam, Masya Allah, baru 3,000 tentera Islam lawan 400,000. Itu dia. Tentera Rom 400,000, tentera Islam 3,000. Nah, 3 orang jago hantar habis. Khalid baru masuk Islam, duduk belakang, dia tak dia apa lagi, dia ikut perang 3 orang. Zaid bin Harithah, nampak tak? Abdullah dengan seorang lagi, Ja'far Abi Talib, 3 orang. Abdullah Rawahi dengan apa nama yang ketiga, Ja'far, pegang bendera. Zaid pegang bendera dulu, cantai tangan dia, putih, nampak tak? Tikam dengan tombak, jatuh bendera tu, nak jatuh ke lantai. Abdullah Rawahi sampak, nampak tak? Cantai kepala dia, putih, melambung apa nama bendera tadi, sambak pula. Ja'far bin Abi Talib potong tangan kanan, dia lipat main tangan kiri, potong kiri, jatuh hati paha, dikapit dengan kaki, nampak? Ja'far bin Abi Talib, abang Sayyidina Ali, terus bagi tikam tombak di belakang, jatuh. Khalid sambak, Khalid bin Walid baru masuk Islam. Dia sambak atau peperangan lain, nampak tak? Dia pimpin tentera Islam, tapi dia tak jadi ketua pun. Bukan dia jadi ketua, sendiri keimanan dia tu kuat, sambak bendera tu. Walaupun peperangan itu tidak menang lah, tak ada menang dan tak ada kalah, sebab tak ada satu kenyataan. Musuh lari, tentera musuh lari, Rom tu lari, dia pun patah balik di Madinah. Jadi tak ada tunjuk siapa menang, tinggal lagi dan tidak tunjuk siapa kalah, tinggal lagi tunjukkan kekuatan Islam tu, dia boleh menghadapi 400,000. Itu perangan Mu'tah nama dia ya. Itu yang paling hebat lah, dan perangan Islam paling hebat ya. Itu paling jelas sekali kita lihat. Jadi makanya dalam kita lihat di sini, kita mohon kepada Allah, musuh-musuh kita, Nabi habaq kepada sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar,
kita balik dari peperangan besar, kita peperangan kecil, kita masuk pada peperangan besar. Ada peperangan besar lagi ke selain daripada Badar? Ada. Nabi kata jihadin nafs, lawan dengan nafsu kamu sendiri, lawan dengan nafsu kamu sendiri. Ya Allah, itu jihad yang paling besar. Boleh kalau kita ambil kira. Maka tu, dan doa dia minta apa? Ya Allah, tolonglah bantu. Jadi doa ni elok. Munajat ni tuan-tuan, baca doa ni dia jadi doa ni. Tapi bukan doa ni jangan diubah dia jamaah imam tak dibaca. Ni doa-doa pun kena tahu bab doa ni. Hari ni imam duk baca doa dalam sembahyang. Lepas sembahyang doa apa? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma. Ini bukan doa ni. Dia baca dalam doa ni apa tu imam baca doa ni? Tak kena mengena, dia bukan doa, dia muqaddimah hakikiyah nama dia, permulaan hakiki. Nampak tak? Baca 3 pagi, baca 3 petang, tak payah tunggu ada Covid. Saya duk buat amalan ni pada umur saya 14 lagi, duk baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa fis sama'. Tu Arab, imam mesti Arab. Nampak tak? Sebelum saya makan, nak makan kambing, dia nak ajak makan kambing, dia pun makan kambing ni Arab Yaman. Dia ajak saya makan kambing, dia baca. Dia suruh baca iqra bismillahirrahmanirrahim sampai hafal mulut tak payah tulis Tiap-tiap kali nak makan bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'as syai'un fil ardi wal sama'. Akhir sudah dapat sikit hadis daripada Khalid bin Walid, ubah di belakang ya hayyu ya qayyum kalau makan Kalau lain kita baca Samiul Alim sama bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa Samiul Alim. Itu lazimlah, itu hadis Nabi biasa. Tapi Khalid bin Walid bila dicabar dia suruh minum racun. Minum racun, kalau betul Tuhan ada, Tuhan pelihara, semua Tuhan yang berkuasa, hangga Tuhan berkuasa minum. Dia ambil, dia minum. Bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' ya hayyu ya qayyum. Itu dia. Lagi besar dia buat nama Allah, 2 sifat. Langgah letak gitu, nampak bangkit berjalan, nampak itu bangkit metanya dia sepak ambil, nampak dia kata nampak sampai aku boleh mampu sepak hang lagi, nampak tak mati pun. Tapi kita jangan buat kerja tu pasal kita bukan Khalid. Tak ni balik-balik try racun tikus jangan buat pasal pasal kita bukan Khalid. Kita punya jiwa iman bukan aku Khalid. Kekuatan tauhid kita tak macam Khalid. Jaga baik ini pasal nak cabar, dia cabar Tuhan. Nampak tak? Maka Khalid pun buat begitu. Jadi kita pegang. Yang ni baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Dalam doa sembahyang jangan bawa rosak. Doa sembahyang. Banyak imam-imam dia baca kan. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma. Tengah-tengah ni hampir juga. Macam mana nak kata amin dia kata bismillah tu? Boleh kata amin kan tu? Dia bukan sifat doa. Macam mana kita duduk belakang nak kata amin kat dia? Amin. Sebab dia tak minta. Dia bukan minta. Dia berlindung dengan nama Allah. Sama lagu kun fayakun lah. Bismillah ni sama lagu kun fayakun tau. Bila Allah kata jadi. Kita pun gitu ya. Bismillah jadi. Dengan nama Allah semua boleh jadi. Nampak tak? Itu dia mula dengan permulaan. Mula-mula boleh lah angkat tangan sebelum baca doa boleh. Bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa Samiul Alim. Nak baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim ardi was samawati wal ard. Baca. Bahawa alhamdulillah. Boleh bismillah tu baca banyak mana pun. Mula-mula baca bismillah, banyak-banyak baca. Semua bismillah ada baca. Bismillah 8, bismillah 9, bismillah 7, bismillah 20. Ada bismillah 20 ada. Baca. Nampak? Lepas tu alhamdulillah, selawat Nabi, minta doa. Jangan masuk dalam doa. Cacat. Rosak doa kita. Terhenti-henti makmum nak kata amin tak boleh. Dia ni baca bismillah tak. Itu kena faham. Banyak benda. Seperti banyak imam-imam buat begitu. Sejak Covid ni lah. Dia lepas masuk. Maksudnya doa kunut dah ada dah. Wa qina syarra ma qadait, dah tolak dah Covid tu. Dan hindari kami daripada segala macam bentuk sebarang bentuk keburukan. Dia minta doa kunut ada siap dah. Wa qina syarra ma qadait. Kau hindarilah kami daripada segala macam keburukan seperti yang telah kau hindarkan kepada mereka. Apa juga yang buruk semua tolak. Nampak tak masuk dah. Doa kunut tu habis dah semua tuan-tuan.
Faham tak guna Allah mahdini, pertama kita minta hidayah, paling penting hidayah agama, hidayahkan kami ya Allah. Wa afini, minta afiat. Afiat sihat, kalau afiat dalam luar sihat lah. Kalau dalam ni sihat, luar sihat. Dalam ni banyak dengan penyakit, dengan hasad, dengki ni apa. Luar banyak penyakit luar mai. Penyakit luar dia mari pasal dalam tak betul Nampak tak? Kalau dalam ni bersih, wa afini, maka di luar pun jadi betul. Wa tawallani, kemudahan dalam segala urusan ibadat, kerja, masuk dalam wa tawallani, mudah segala urusan. Aku nak keluar nak pergi kerja ni, dalam wa tawallani. Aku nak keluar pergi berniaga ni, wa tawallani. Nampak tak? Aku nak keluar pergi ambil upah, wa tawallani. Wa barik li, berkatkan segala apa yang kau bagi kepada kami. Berkat, cukup dah guna tu. Wa qini syarra ma qadait, wa qina syarra ma qadait, dan hindari kami dari segala macam keburukan. Masuk dah. Tak duk tambah lagi macam-macam lagi. Kecuali doa kunut nazilah lah, ada daripada Nabi kita baca lah. Ada daripada Nabi tak apa baca. Nampak? Ni masuk segala macam doa-doa yang tu halal, masuk doa kunut, lingkup dia sembahyang tu. Nampak? Subuh tu tak sah. Subuh tu yang rosak. Orang faham berarti dia tahu habis subuh aku ni rosak. Dan mufarakah keluar pada imam. Saya mufarakah. Kalau jadi makmum, mufarakah. Kali kedua tak pergi dah. Masjid saya sekarang tu main baru. Enggak apa, nampak. Pasti imam tak mengaji bab doa. Dia tak tahu bab doa ni. Kena mengaji juga, bab doa pun kena mengaji supaya kita nampak dengan jelas Jadi makanya kata musannif, mohon kepada Allah memenangkan orang-orang bersertaku atau musuh-musuh mereka. Takat itulah insya-Allah kita akan sambung pengertian kalimat hikmah ini sebagai berikut. Kita baca minggu depan. Panjang lagi nak apa Jadi kita ambil takat ni untuk tuan-tuan sajikan dalam kuliah subuh kita. Semoga Allah berikan kita kepahaman halus dalam bab tauhid hikmah ni. Belajar lagi habis. Sabar tunggu. Saya lagi panjang umur, Tuhan minta panjang umur berkat ya Allah, aku nak ajar ilmu ni lagi. Nak sampai seperti yang kau ajar kat aku nak ajar kat balik. Allah bagi ilmu ni tak putih-putih. Tak putih-putih ya Allah Tuhanku. Cantik ilmu hikmah. Karena dialah nak menyampaikan kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Fa fahamna Sulaimana wa qulana atan hikma wa ilma. Fasakhana ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabba Ibrahim wa rabba Musa wa Harun wa rabba nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah barzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla wa nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawarta al-ardu bi nurika abadan abada. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.